Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran kaedah kata dasar bahasa Al-Quranul Karim. Jadi untuk pelajaran hari ini, insya-Allah kita ulang kaji pelajaran semalam sikit, insya-Allah. Kemudian kita akan masuk pelajaran baru. Untuk semalam kita dah belajar bagaimana perkataan ataupun kata dasar bahasa Al-Quran ini dipecahkan lagi kepada wazan-wazan, di mana di antara wazan ataupun acuan yang perlu diketahui oleh orang yang belajar bahasa Arab ini ialah wazan ataupun acuan untuk kata kerja. Jadi untuk pelajaran kita, kita dah pilih lebih kurang 9 wazan yang boleh menjadi rujukan kepada kita untuk mempelajari kata kerja bahasa Al-Quran Karim. Jadi kesimpulannya pelajaran lepas ialah 9 wazan, di mana wazan nombor 1, wazan kita kenali sebagai wazan plain tanpa sebarang imbuhan, di mana kata dasarnya berada di dalam wazan ini. 3 kata dasar. Fa'ala wazan nombor 1, af'ala wazan nombor 2 ya. Af'ala wazan nombor 2, di mana ada alif di sini ya. Ada alif, hamzah. Maka penambahan hamzah di awal ni kena wazan nombor 2. Dan wazan nombor 3 ialah dengan adanya huruf berganda di tengah ni, digandakan. Pada fa'ala nombor 3, nombor 4. Fa'ala dipanjangkan huruf pertama daripada kata dasar tu. Fa'ala nombor 5 diletakkan alif dan ta di tengah pada kata dasar tu menjadi wazan nombor 5. Nombor 6 diletakkan di awalnya in fa'ala. Yang nombor 7 diletakkan tafa'ala, di mana nombor 7 ni adalah daripada wazan nombor 4 ya, dan diletakkan ta di depannya, jadi tafa'ala. Nombor 8 ialah tafa'ala, iaitu diletakkan ta juga dan digandakan huruf tengah sebagaimana wazan nombor 3, di-upgrade pada wazan nombor 3. Dan yang terakhir sekali ialah istaf'ala, penambahan alif, sin dan ta di awal. Itu saja wazan kita, insya-Allah. Kena ulang kaji balik wazan kita ni, iaitu fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala dan istaf'ala. Semua wazan-wazan ini kalau dia memasuki perkataan biasa, perkataan yang sihat, yang tidak ada huruf illah, maka dia akan terus dapat masuk tanpa sebarang masalah. Tetapi ada setengah ataupun 30% daripada kata kerja ataupun wazan dia akan mempunyai huruf illah. Kita ulang kaji balik pelajaran yang lepas, pelajaran 5 dan 6 kita dulu. Apakah yang dimasukkan dengan huruf illah? Huruf illah ialah waw ataupun ya yang menjadi salah satu daripada 3 kata dasar ni. Kita kata kata dasar ni ada 3 ya. Fa, ain dan la. Fa, ain dan lam. Contohnya, jadi salah satu daripada 3 ini bila ada waw ataupun ya sama di awal, di tengah atau di akhir, maka kata dasar itu dikenali sebagai kata dasar berillah. Bila berillah, dia akan ada sedikit masalah. Jadi sebab itulah kita perlu mempelajari bagaimana kata dasar yang huruf illah ini memasuki wazan 1 sampai 9, insya-Allah. Baik. Untuk itu kita akan memilih untuk tuan-tuan dan puan-puan beberapa potong ayat Al-Quran daripada satu surah Al-A'la, satu lagi surah An-Nazi'at, untuk kita jadikan sebagai panduan kita dalam memahami fungsi ataupun tabiat huruf illah di dalam kata dasar dan bagaimana dia memasuki wazan-wazan ini. Baik, ayat pertama yang kita pilihkan ialah daripada surah amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini daripada surah Al-A'la, saya ingat ya, cek balik insya-Allah. Tapi yang pentingnya ialah dalam ayat ini ada kita pilih 2 perkataan ya. Sebelum kita pergi pada perkataan yang kita pilih, apa kata kita tengok dulu keseluruhan ayat ni, insya-Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Baik, kita cari kata dasar setiap perkataan dalam ayat ini terlebih dahulu, insya-Allah. Perkataan pertama ialah perkataan wa dan amma dan juga man ya. 3 perkataan ini tidak mempunyai kata dasar ya, tidak mempunyai kata dasar. Inilah perkataan yang tak dikira kata dasar, tak ada ya. Wa satu perkataan maksudnya dan, amma maksudnya adapun, Aman maksudnya siapa. Jadi dia tidak ada kata dasar ya.
kita khususkan perkataan yang tidak ada kata dasar ni dalam bab 19 dalam buku teks kita yang berwarna hijau tu, buku teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim ya, insya-Allah. Khafa, ini perkataan khafa ni kata dasarnya adalah kha, yang alif ini adalah huruf illah ya, kha huruf illah dan fa, kha huruf illah dan fa. Baik, maqam kata dasarnya ialah qaf huruf illah dan mim. Sekali lagi, qaf huruf illah dan mim. Huruf illah ni kita belum tahu lagi. Apabila dalam bentuk alif macam ni, kita tak tahu lagi sama ada dia ni waw ataupun ya. Kalau bentuk alif macam sama juga dengan perkataan khafa, di mana huruf illah di tengah ini kita belum mengetahui lagi apakah huruf illah ini waw ataupun ya. Rabbihi ni ada dua perkataan, satu rabbi, satu hi. Manakala rabbi ni kata dasarnya adalah ra, ba dan ba seperti kita belajar sebelum ni, insya-Allah. Manakala hi ni dia adalah kata apa nama ni, kata ganti nama. Hi maknanya nya, wa maksudnya dan. Ini pun tidak ada kata dasar juga. Naha ada kata dasar naha. Kata dasar bagi naha ialah nun, ha dan huruf illah. Huruf illah ya. Huruf illah. Apa huruf illah ni? Kita akan tahu insya-Allah. Ya ataupun waw. Sekejap lagi kita akan buat latihan. An-nafs, perkataan an-nafs kata dasarnya adalah nun, fa dan sin. Alif lam ni adalah imbuhan. An tak termasuk dalam kata dasar. Al-hawa ialah ha, waw dan huruf illah. Untuk perkataan ini ada dua huruf illah kat sini, iaitu waw di tengah dan ya di akhir. Ada dua huruf illah kat sini ya. Ada dua, waw ataupun ya. Ada setengah perkataannya mempunyai dua huruf illah, satu huruf sihat. Tapi kalau semua huruf illah tak adalah ya. Tak adalah sakit semua. Jadi huruf illah ialah huruf sakit ataupun huruf waw dan ya yang mendiami ataupun yang menjadi salah satu daripada tiga kata dasar tu. Itu dikenali sebagai huruf illah. Huruf illahnya adalah waw ataupun ya, waw ataupun ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti perkataan khafa ni, kita belum pasti sama ada huruf illah ini waw ataupun ya. Begitu juga perkataan maqam ini, qaf, huruf illah dan mim. Untuk sementara ni kita sebut saja qaf, huruf illah dan mim. Baik. Dalam ayat ini kita baca sekali lagi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi agaknya manakah perkataan di dalam ayat ini yang boleh kita kategorikan sebagai kata kerja yang boleh masuk di dalam acuan ataupun wazan yang kita beri ini 9 ya. Okey, kita tengok insya-Allah. Perkataan pertama yang boleh masuk ialah perkataan khafa. Ini boleh masuk ya. Boleh masuk. Masuk pada wazan nombor apa tu agak-agaknya? Boleh masuk pada wazan nombor 1. Wazan nombor 1 ya. Tengok sikit. Wazan nombor 1. Bagaimana khafa ni kita kata dia ni adalah wazan nombor 1? Kerana apa? Khafa ini dia perkataan dia adalah kha, huruf illah dan waw. Kha, huruf illah dan fa. Silap, maaf. Kha, huruf illah dan fa. Oleh kerana tempat ain ini ada huruf illah ini, maka dia akan menjadi khafa. Jadi wazannya wazan nombor 1. Khafa, di mana ain ini adalah huruf illah ya. Ain ini huruf illah, akhirnya menjadi khafa. Kata dasarnya adalah kha, huruf illah dan fa. Huruf illah ini kita tentukan dengan kita mendapatkan makna di dalam senarai kita punya kata dasar dalam bab yang kedua buku teks kita tu. Khafa, kita akan cari perkataannya adalah kha, huruf illah dan fa, maka kita akan jumpa kha, waw dan fa. Jadi ketahuilah kita bahawa huruf illah itu adalah waw. Huruf illah itu adalah waw. Maka makna perkataan itu ialah inilah kata dasar ataupun wazan pertama. Ini adalah wazan pertama dia. Khafa ni wazan pertama dia. Iaitu wazan pertama khafa. Inilah ya, wazan pertama bagi perkataan
Khafa itu adalah wazan pertama. Khafa. Wazannya adalah fa'ala. Kita perlu sebut dia perkataan dia fa'ala. Khafa. Sebab di tengah ni ada huruf illah, dia tidak boleh dibariskan secara normal. Maka dia akan dijadikan alif sebagai ganti. Menyamar sebagai alif, ya. Kerana tempat dia sepatutnya bagi di atas. Jadi khafa. Khafa, ya. Jadi dia secara automatiknya dia akan jadi khafa, ya. Jadi khafa ni wazan nombor 1. Jadi tahulah kita bahawa amma man khafa, khafa ni adalah jatuh pada wazan nombor 1. Kalau untuk pengetahuan kita pula, kalau khafa, apa nama ni, kalau khawafa, khawafa. Kalau jumpa perkataan khawafa contohnya. Jadi wazan nombor apa katnya? Tengok ya, kha, waw, fa, dan ada sabdu di tengah ini. Jadi automatik dia ni adalah jatuh pada wazan nombor apa? Nombor 3. Khawafa. Jadi fa'ala. Seterusnya kalau tengok lagi, ya, untuk pengetahuan kita, kalau tengok lagi takhawafa. Minta maaf ni di ke bawah sikit. Takhawafa. Takhawafa ni wazan nombor apa kakaknya? Dia akan jatuh pada wazan nombor takhawafa wazan nombor 8. Jadi kalau perkataan kata dasar kha, huruf waw, fa ini, dia punya jatuh pada wazan nombor 1 bunyinya khafa. Wazan nombor 3 khawafa. Wazan nombor 8 takhawafa. Itu saja wazan-wazan yang digunakan oleh kata dasar kha, waw, fa di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, di mana waw di tengah itu merupakan huruf illah. Apabila huruf illah, dia akan memasuki wazan dalam keadaan berlainan sedikit daripada yang normal, terutamanya pada wazan nombor 1. Dia tak jadi khawafa, dia akan jadi khafa. Ditukarkan huruf illah waw itu kepada alif. Jadi khafa. Itu pertama. Baik. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih lagi, apa maksud perkataan khafa, ya? Kita apabila kita mempelajari suatu kaedah, tak perlu juga kita mengetahui makna kalau boleh, insya-Allah. Khafa ini dia akan memberi makna asasnya adalah takut, ya. Takut. Khauf. Ya. Wa amanahum min khauf dalam surah Al-Fil. Jadi khafa, wazan pertama khafa, takut, ya. Khafa. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, keseluruhan dalam Quran, insya-Allah, kalau adalah perkataan yang berasal daripada kata dasar kha, waw, fa, maka dia akan memberi makna takut, ya. Untuk sementara ni takut, ya. Wa amanahum min khauf. Ingat perkataan khauf, insya-Allah. Solat al-khauf contohnya, solat dalam ketakutan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perkataan yang kita jumpai yang boleh memasuki wazan ialah bila boleh masuk wazan, maksudnya perkataan itu dikira sebagai kata kerja. Maqam. Maqam ni boleh masuk wazan tak? Maqam. Ada tak wazan seperti maqam ni? Ada tak? Maqam, mafa'ala, tak ada. Jadi oleh kerana tak ada wazan yang boleh match dengan perkataan maqam ini, maka perkataan ini secara automatik ditolak menjadi noun ataupun isim biasa, bukan lagi kata kerja. Baik, senang insya-Allah, naha. Ya, naha boleh kita masukkan dia sebagai kata kerja. Naha, ya, boleh. Naha. Agaknya wazan nombor berapa kerja naha ni? Baik, naha, nun, ha dan huruf illah. Jadi ini jatuh pada wazan nombor 1. Ini tempat nun, ini tempat ha, dan ini tempat huruf illah, iaitu ya. Kita belum pasti lagi huruf illah tak apa. Ya lah agaknya. Ya. Jadi nun, ha. Sepatutnya dia kalau dia secara normal ataupun perkataan normal, dia akan jadi nahaya. Tetapi kalau ada huruf illah, maka dia tidak bariskan huruf illah tu, dia akan jadi naha. Bukan nahaya. Naha. Bermaksud perkataan naha ini jatuh pada wazan nombor 1. Naha. Baik. Jadi kalau kita nak kaji lebih lagi, perkataan naha ini datang daripada kata dasar nun, ha dan huruf illah.
Kalau boleh kita sebut huruf ilah dulu sebab kita tak pasti lagi apa yang dimasukkan, apa yang kita masukkan huruf ilah itu, sama ada waw ataupun ya. Baik, kita merujuk kepada bahagian kedua buku teks kita. Kita akan jumpa ya. Naha, ini dia. Nun ha ya, yang adanya nun ha ya. Baik, nun ha ya ini untuk maknanya ya, dia memberi makna melarang, larang ataupun berhenti, saling melarang. Jadi dia masuk ataupun base meaning dia ialah larang. Ingat ya, naha. Kalau ingat cepat, nahi mungkar, kata, melarang benda-benda yang mungkar. Naha. Jadi kita perhatikan perkataan naha ni. Perkataan naha ini jatuh pada wazan nombor 1. Naha. Jadi kita nak dapatkan makna dia, kita pergilah kepada wazan nombor 1 daripada senarai kata dasar kita ni. Mana agaknya wazan nombor 1? Naha. Ini wazan nombor 1 lah ni. Naha. Oleh kerana di akhirnya ada huruf ilah, maka dia tak jadi normal, tak jadi fa'ala lah, dia akan jadi naha. Huruf ilah tu akan dimatikan. Untuk kalau nak kaji lebih lagi, intaha. Ini wazan nombor berapa intaha ya? Intaha. Wazan nombor berapa agaknya intaha tu? Jadi intaha itu wazan nombor, intaha wazan nombor, tengok ya. Intaha wazan nombor, intaha. Wazan nombor 5. Di mana fa ini nun, ha dan huruf ilah, dan dimasukkan alif dan ta jadi intaha. Jadi wazan nombor 5. Ada orang kata tak, ini wazan nombor 6. Tak, nombor 6 ni dia alif nun adalah imbuhan. Tak boleh ya, tak boleh. Ya, nun ini adalah original, dia adalah huruf kata dasar yang tak boleh kita buang. Jadi dia adalah wazan nombor 5. Sebut sekali, intaha tadi tu. Wazan nombor 5. Kalau tanaha, wazan nombor 7. Tanaha. Jadi tanaha. Jadi kita ada wazan. Yang pertama naha, wazan nombor 1. Intaha, wazan nombor 5. Tanaha, wazan nombor 7. Tapi yang kita nak hari ini adalah wazan nombor 1 yang akan memberi makna melarang. Jadi perkataan naha ni melarang lah maksudnya. Melarang. Jadi perkataan naha tu maksudnya melarang. Mesti kita match dengan wazan nombor 1 tersebut. Itu cara dia. Itu adalah teknik ataupun cara kita nak memahami kaedah ataupun bagaimana tabiat kata dasar yang mempunyai huruf ilah. Jadi kalau huruf ilah di awal, dia di tengah, dia akan jadi macam ni ya, untuk wazan nombor 1. Kalau huruf ilah yang di akhir, dia akan jadi macam ni untuk wazan nombor 1. Itu dia. Itulah wazan nombor 1 apabila dia dimasuki huruf ilah di tengah tempat ain ini ataupun huruf ilah di akhir tempat lam ni ya. Jadi dua contoh yang bagus, iaitu perkataan khafa dan naha dalam ayat dalam surah Al-A'la, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik. Seterusnya kita lihat pula bagaimana perkataan-perkataan lain yang mempunyai huruf ilah memasuki wazan-wazan selain daripada wazan nombor 1 tadi. Iaitu kita ambil contoh daripada surah Bismillahirrahmanirrahim. Surah Qad aflaha man tazakka. Ini surah, cek balik Quran ya. Rasanya ini surah surah Al-A'la, tadi surah An-Nazi'at, wallahu a'lam. Wa zakara asma rabbih fa shalla. Tak apa, cek balik insya-Allah. Faqad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Baik, kita pergi dengan cepat insya-Allah. Kita ketahui kata dasar di setiap perkataan insya-Allah. Qad tidak ada kata dasar, ia ada 2 saja. Dia kata dasar mesti 3. Aflaha kata dasarnya ialah fa, lam dan ha. Kita banyak kali jumpa perkataan aflaha ni, fa dan lam dan ha. Man tak ada kata dasar. Tazakka ada kata dasar zai, kaf dan huruf illah. Tengok zai, kaf dan huruf illah. Waw tak termasuk. Zakara ada kata dasarnya zakara. Isma, perkataannya isma ni, isma ni banyak kita jumpa kali. Bismillahirrahmanirrahim, maksud nama ya, nama. Ada ini pun ada kata dasarnya insya-Allah. Itu kemudian kita akan bincang insya-Allah. Rabbi, raba dan ba. Ha ini adalah nya, domir.
fa ni maka tak termasuk. Shalla, ini perkataan shallanya sad, lam dan huruf illah. Sekarang ni kita akan cuba mempelajari, kita akan cuba dapatkan dia punya perkataan ataupun kata kerja yang ada dalam ayat ni yang boleh memasuki wazan. Baik, kita alihkan dekat dengan wazan insya-Allah. Baik. Baik, perkataan pertama. Perkataan pertama yang boleh memasuki wazan ialah aflaha, ya. Aflaha daripada kata dasar fa, lam dan ha. Jadi ia boleh memasuki wazan. Wazan berapa agaknya? Pastikan aflaha, aflaha, aflaha boleh memasuki wazan nombor wazan aflaha, ya, wazan nombor 2, di mana kata dasarnya adalah fa, lam, ha, dimasuki wazan nombor 2 menjadi aflaha. Jadi aflaha wazan nombor 2. Ini wazan nombor 2. Okey, tazakka. Tazakka. Tazakka wazan nombor apa ya? Tazakka. Perhatikan kata dasarnya adalah zai, kaf dan huruf illah. Zai, kaf dan huruf illah ditambahkan ta di awal, jadi tazakka. Jadi dia adalah jatuh pada wazan nombor tazakka nombor 3, bukan ada ta di depan, maka dia jatuh wazan nombor 7, bukan juga nombor 8, tazakka, di mana tempat fa dan ain lam ini adalah zai, kaf dan huruf illah, jadi jatuh pada wazan nombor 8, tazakka. Wa zakara. Zakara juga boleh memasuki wazan. Zakara memasuki wazan pada nombor zakara, wazan nombor 1. Zakara. Za, kaf dan ra, wazan nombor 1. Manakala shalla juga boleh masuk wazan. Shalla masuk wazan, kata dasarnya adalah sad, lam dan huruf illah, maka dia punya wazannya adalah wazan nombor, tengok ya, tengah ni ada sabdu. Jadi apabila tengah ni ada sabdu, maka dia akan memasuki wazan nombor 3, shalla. Jadi 3 perkataan ini adalah perkataan yang boleh memasuki wazan. Bila 3 perkataan ini boleh memasuki wazan, maka 3 perkataan ini dikenali sebagai kata kerja, iaitu aflaha, tazakka, zakara, shalla. 4 perkataan ini, ya. Cuma perkataan yang ada huruf i'lah 2, iaitu tazakka dan shalla. Manakala zakara dan aflaha, ini adalah perkataan yang sihat, yang tidak ada sebarang masalah, insya-Allah. Amatlah penting kita memahami, ya, dia punya wazan-wazan ini, ya. Jadi cukup untuk masa ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pelajaran kita dan membincangkan berkenaan dengan wazan-wazan ini dan tabiat-tabiat perkataan yang memasuki wazan ini, insya-Allah. Jumpa lagi untuk pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.